Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk chapter 3 iaitu tajuk integration. Okay, integration ni adalah terbalik daripada differentiation. Dan jika kita differentiate fx, kita akan dapat f prime x. Tapi jika kita integrate balik f prime x, kita akan dapat fx semula. Ya, dia terbaliklah. Okay, yang pertama, rules of integration. Yang pertama adalah constant function. If fx equal to k, then integrate k dx equal to kx tambah c. Okay, jika fx sama dengan k ni adalah constant, nombor bulat, then integrate k dx, kita akan dapat kx tambah c. Kita akan tambahkan x kepada constant tersebut. Sebagai contoh, jika kita integrate 8 dx, kita akan tambahkan x di tepi 8 tersebut. Dia akan jadi 8x tambah c. Okay, yang kedua adalah power function. If fx sama dengan x power of n, dan n not equal to minus 1, then integrate x power of n dx equal to x power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, so kita tahu integration ni adalah terbalik daripada differentiation. So sebelum ni kalau kita differentiate x power of n, kita akan tolakkan power dia dengan 1. Okay. Tapi untuk integration, kita akan tambahkan power dia dengan 1. Okay. So kalau x power of n, kita integrate, kita tambahkan dengan 1. Kemudian power dia tadi, yang n tambah 1 tadi, kita letak dekat bawah. Ya. Lepas tu plus c. Okay, ingat integration mesti ada plus c dekat belakang ni. Okay. Sebagai contoh, ya, kita nak integrate x kuasa 2. So, kita akan tambahkan 2 ni dengan 1. Okay, 2 tambah 1. Lepas tu kita akan letakkan 2 tambah 1 tu dekat bawah. Dia akan jadi x kuasa 3 per 3 tambah c. Okay, seterusnya yang ketiga adalah constant multiple function. Boleh keluarkan constant ni keluar daripada simbol integration. Okay, so sebagai contoh sini, integrate c fx dx. C ni adalah constant, so kita boleh letak c ni dekat luar. Integrate fx dx. Sebagai contoh ya, integrate 2x kuasa 2 dx. So kita boleh letak 2 ni keluar. So kita integrate x kuasa 2 dx. So kita akan dapat, kita integrate x kuasa 2 ni, kita akan dapat x kuasa 3. Tambahkan 1 kuasa dia. Lepas tu letak dekat bawah. Kita letak kat bawah 2 tambah 1. So dia akan jadi x kuasa 3 per 3. Okay, kemudian kita darabkan dengan 2 yang dekat luar tadilah. Ya, kita darabkan dengan 2 yang kat luar yang kita keluarkan tadi. Dia akan jadi 2 per 3 x kuasa 3 tambah c. Okay, seterusnya adalah sum ataupun difference rule. Jika equation tu dipisahkan oleh operasi tambah atau tolak, kita akan integrate equation tersebut satu per satu, secara berlasingan. Differentiate pun sama. Kalau equation tu dipisahkan oleh tambah dan tolak, kita akan differentiate satu per satu. So integration pun sama, kita akan integrate satu per satu. Okay, kita integrate fx dulu. Sebagai contoh ni, integrate fx plus minus gx. So kita boleh pisahkan jadi integrate fx dx tambah tolak integrate gx dx. Integrate 2x kuasa 2 tambah x kuasa 3 dx. So kita akan pecahkan setiap equation ni. Okay, first kita integrate 2x kuasa 2 dx tambah integrate x kuasa 3 dx. So kita boleh bawa 2 ni keluar ataupun nak biarkan dekat dalam pun tak ada masalah ya. Okay, so jika kita bawa keluar, dia akan jadi beginilah. 2 integrate x kuasa 2 dx tambah integrate x kuasa 3 dx. So integrate x kuasa 2 ni, kita akan dapat x kuasa 3 per 3. Okay. So integrate x kuasa 3, kita akan dapat x kuasa 3 ni tambahkan 1. Lepas tu per dengan 3 tambah 1 letak kat bawah. Yang jadi x kuasa 4 per 4. Lepas tu jangan lupa letak tambah c dekat hujung dia. Okay. Seterusnya adalah exponential function. So jika kita integrate exponential,
kita akan dapat e power of x juga ya. Dia tiada perubahan. Sama juga kalau kita differentiate e power of x, kita akan dapat e power of x juga. So bila kita integrate e power of x, kita akan dapat e power of x juga ya. Jangan lupa letak tambah c. Okay, kemudian integrate b power of x dx. Dia akan jadi b power of x per ln b. Sebelum ni kalau kita differentiate, kita akan letak ln b ni dekat tepi dia. Tapi untuk integration, kita akan letakkan ln b ni dekat bawah dia. Dia akan jadi b power of x per ln b tambah c. Sebagai contoh, integrate 3 kuasa x dx. Dia akan jadi 3 kuasa x per ln 3. Ya. Kita letak ln 3 ni dekat bawah. Ya, kalau differentiate, kita letak ln 3 ni dekat tepi dia. Ya, tapi disebabkan ini adalah integrate, kita letakkan ln 3 ni dekat bawah dia. Okay, seperti biasa jangan lupa letak tambah c dekat ujung. Okay, seterusnya power function exception. Maknanya ini adalah power function tapi pengecualian. Iaitu adalah kuasa negatif 1. Bila kita integrate kuasa negatif 1, kita tak boleh integrate guna kaedah power function tambah 1 lah. Dia akan jadi x kuasa negatif 1. Jika kita tambahkan 1 per negatif 1 tambah 1, dia akan jadi kosong lah. X kuasa kosong per kosong. So, kita tak boleh guna kaedah ni untuk integrate dia. So, sebab tu dia ada pengecualian. Ya, so, bila kita integrate x kuasa negatif 1, okay, kita kan boleh bawa x kuasa negatif 1 ni, kita boleh bawa x ni ke bawah. Untuk jadikan kuasa ni positif, dia akan jadi 1 per x. So, bila integrate 1 per x, kita akan dapat ln x. Ya, kita akan dapat ln x. So, sebelum ni kita ada belajar dalam differentiation. Bila kita differentiate ln x, kita akan dapat 1 per x. Ya, jika kita differentiate ln x, kita akan dapat 1 per x. Sebab tu bila kita integrate 1 per x, kita akan dapat ln x kembali. Okay, jangan lupa letak tambah c dekat ujung. Okay, seterusnya kita akan pergi the definite integral. Okay, apa dia definite integral ni? Definite integral ni kita akan masukkan nilai ke dalam integration kita lah. Yang mana dia ada limit kepada integration kita tu. Kita tengok sini, integrate ni adalah simbol integration. Integrate a hingga b, f prime x dx, kita akan dapat fx daripada a hingga b. Kita masukkan nilai a hingga b tadi. Okay. Dan kemudian kita akan masukkan nilai b ni ke dalam fx. Okay. Dia akan jadi fb. Tolak. Masukkan nilai a pula. Dia akan jadi fa lah. So, fb tolak fa. A ni apa? A ni adalah lower limit. B ni adalah upper limit. Ni adalah limit dia lah. Kita tengok dulu properties of definite integral. So, dia ada banyak properties ya. Salah satu dia, yang pertama adalah, jika kita integrate fx daripada a hingga b dx, jika kita terbalikkan a dengan b ni, contohnya kita letak a ni dekat atas, b ni dekat bawah, kita terbalikkan dia punya limit, so dia akan jadi negatif. Okay, dia akan jadi negatif jika kita terbalikkan limit dia. Okay, seterusnya jika kita, yang kedua, jika kita integrate fx daripada a hingga a, limit dia sama, lower dengan upper limit dia adalah sama, kita akan dapat dia punya jawapan adalah kosong. Okay, seterusnya jika kita integrate fx daripada a hingga b dx tambah integrate fx daripada b tambah c dx, nilai b dia mesti sama, kemudian function dia pun mestilah samalah. Kalau function dia berbeza, kita tak boleh gabungkan. So, kat sini dia punya function sama dan dia punya b ni, upper limit dengan lower limit untuk kedua-dua function ni sama. So, kita boleh gabungkan integrate a hingga c fx dx. Okay, seterusnya kita boleh bawa constant ni keluar daripada kurungan. Ya. Daripada integration punya simbol, tak ada masalah ya. Kita boleh bawa keluar c ni keluar daripada integration. Okay, seterusnya kita pun boleh pecahkan integration fx dengan gx ni
jika dia ada operasi tambah dan tolak. Sama juga macam yang saya sebut tadilah. Jika fx dengan gx ni dipisahkan oleh operasi tambah atau tolak, kita boleh integrate dia satu per satu. Kita integrate fx kat sini, lepas tu kita integrate gx. Kita akan tengok contoh ya. Contoh yang pertama, integrate 2x tambah 6dx daripada 0 hingga 2. So kita integrate dulu, integrate 2x kita akan dapat 2 kuasa x. X ni kuasa 1. So kita tambahkan 1, dia akan jadi kuasa 2. Kuasa 2 per dengan 2. Kita letak 2 tu dekat bawah. Tambah, integrate 6. Kita akan dapat, sebabkan 6 ni adalah constant, adalah nombor bulat, kita akan tambahkan x. Dia akan jadi 6x. So maknanya integrate 2x tambah 6, kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2 tambah 6x. So 2 ni kita boleh potong lah atas bawah 2 ni kita boleh potong. So yang tinggal adalah x kuasa 2 tambah 6x. Kemudian kita akan masukkan nilai 2 dan 0 ini ke dalam nilai function yang kita dah integrate tadilah. So sini x kuasa 2, kita masukkan 2 ni ke dalam x, dia akan jadi 2 kuasa 2 tambah 6 darab 2 Ni 6x, kita akan jadi 6 darab 2. Tolak tolak jangan guna tambah ke. Kat sini kita kena letak unit dia tolak. Kemudian kita masukkan 0 pula ke dalam x, dia akan jadi 0 kuasa 2 tambah 6 darab 0. Selepas tu kita selesaikan dah. 2 kuasa 2 dapat 4, 6 darab 2 dapat 12, tolak. 0 kuasa 2 0, tambah 6 darab 0 pun 0. So tolak 0. 4 tambah 12, kita dapat 16. Dekat sini tak perlu ada tambah C. Untuk definite integral, kita tak perlu tambah C. Sebab kita kena masukkan nilai limit dia. So tak perlu ada tambah C. Tapi kalau undefinite integral, maknanya kalau tak ada limit ni, kita kena letak tambah C. Tapi sebabkan soalan ada limit, yang kita perlu masukkan nilai dia, kita tak perlu letak tambah C. Contoh yang kedua. Integrate 3 per x kuasa 2 daripada 1 hingga 4 dx. So macam mana kita nak integrate? First kita boleh bawa 3 ni keluar. Dan kemudian kita boleh bawa x kuasa 2 ni bawa naik ke atas. So dia akan jadi x kuasa negatif 2. Bila kita bawa naik atas, kuasa dia akan jadi negatif. 3 ni kita boleh letak dekat luar. Kemudian kita integrate lah. Integrate x kuasa negatif 2 ni kita tambahkan 1. Lepas tu kita letak dekat bawah. Negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. So kita letak negatif 1 dekat bawah. So dia akan jadi, 3 ni memang kat luar. Kita dah keluarkan 3 tadi. So kita letak je 3 ni kat depan ni. Dia akan jadi integrate x kuasa negatif 2 tadi. Kita akan dapat x kuasa negatif 1 per negatif 1. Limit dia adalah daripada 1 hingga 4. Kemudian kita akan masukkan nilai 1 dengan 4 ni ke dalam equation yang kita dah integrate tadi. First kita masukkan nilai 4 dulu. Kita masukkan nilai 4 dulu. So dia akan jadi negatif 1 per 4. Dia akan jadi negatif 1 per 4. Kemudian tolak. Masukkan nilai 1 pula. Dia akan jadi negatif 1 per 1. Kemudian kita selesaikanlah. 3 kat depan ni biarkan dia kat luar dulu ya. Tolak jumpa tolak jadi tambah. Negatif 1 per 4 tambah negatif, tambah 1 per 1. Kita akan dapat 3 per 4. Kita akan dapat 3 per 4. Kemudian barulah kita darabkan nilai yang kita dapat tadi dengan 3 yang kita keluarkan tadi. So 3 darab 3 per 4 kita akan dapat 9 per 4. Contoh seterusnya. Integrate 2 E kuasa X dx daripada 1 hingga 2 dx. So kita boleh buat 2 ni keluar ataupun kita nak biarkan 2 ni kat dalam pun tak ada masalah Kita buat keluar. Tak 2 ni kat luar, so kita akan integrate E kuasa X. So kita tahu kalau kita integrate E kuasa X, kita akan dapat E kuasa X juga tiada perubahan. Dan limit dia adalah daripada 1 hingga 2. Mula-mula kita masukkan nilai 2 dulu ke dalam E kuasa X tadi. Dia akan jadi E kuasa 2. Tolak. Lepas tu masukkan nilai 1 pula. So jadi E kuasa 1. So jawapannya 2 dalam kurungan E kuasa 2 tolak E kuasa 1. So boleh tinggalkan jawapan macam ni. Ataupun awak boleh tekan calculator
Sebab E kuasa 2 tolak E kuasa 1 ni dia ada nilai dalam kalkulator. So, boleh tekan kalkulator untuk cari dia punya jawapan. Selanjutnya kita tengok integration of exponential function. Okay, tadi kita dah belajar bahawa jika kita integrate E power of X, kita akan dapat E power of X juga. Tiada perubahan. Jika kita integrate B power of X, kita akan letakkan ln B dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah pecahan. Sebagai contoh tadi, integrate 2 kuasa X, kita akan dapat 2 kuasa X per ln 2. Kita tengoklah kalau sini 2, ln 2 lah. Okay, tambah C. Okay, kita akan teruskan. Bagaimana pula kalau dia adalah E kuasa 2X? E kuasa 2X. Bukan E kuasa X. Kalau E kuasa X, kita integrate dapat E kuasa X juga. Tapi sekarang E kuasa 2X. So, bila kita integrate E kuasa 2X, kita akan dapat E kuasa 2X per 2. Okay, mana datang 2 ni? Kita tengok dia punya kuasa ni. Kuasa dia adalah 2X. Okay, so dia akan jadi, kenapa jadi 2? Kita differentiate. Kita differentiate dia punya kuasa ni. Okay, kalau differentiate, ingat sebelum ni, kalau kita differentiate, fx sama dengan E kuasa 2x. So, bila kita differentiate f prime x sama dengan E kuasa 2x, kita bukan buat dalam kurungan, kita differentiate kuasa dia, kita akan letak kat sini. Differentiate 2x, kita dapat 2. So, kita akan letak 2 dekat tepi ni. Tapi untuk integration, kita tak letak kat tepi, kita letak dekat bawah. So, sama juga, kalau kita integrate, kita akan letakkan differentiate 2x dapat 2, tapi 2 tu kita letakkan dekat bahagian bawah. Tambah C. Okay, yang ini differentiate, yang ini adalah integrate. Integrate letak kat bahagian bawah. Differentiate letak kat bahagian tepi. Okay, seterusnya integrate 2 kuasa 2x dx. So, sama juga, dia akan dapat jawapannya 2 kuasa 2x per ln 2. Tapi kita letak 2 dekat depan ni sebab dekat sini, jika kita differentiate 2x ni, kita akan dapat 2. So, kita letak 2 tu dekat bawah. Jangan letak kat tepi. Kalau differentiate memang kita letak dekat tepi. Tapi untuk integrate, kita akan letak 2 tu dekat bawah. Okay, lepas tu jangan lupa letak tambah C. Okay, seterusnya adalah integration of trigonometric function. Okay, so yang ini pun ada table dia lah. Ini adalah table of integration. So, sebelum ni, okay, sebelah sini adalah table untuk derivative. Sebelum ni kita dah belajar, ini adalah table derivative. Kalau kita differentiate sin, kita dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate tangent dapat secant squared. Differentiate cotangent dapat negative cosecant squared. Tapi untuk integration, dia akan terbalik lah. Bila kita integrate cos, kita dapat sin. Differentiate sin. Integrate sin pula, kita akan dapat negative cos. Integrate secant squared x, kita akan dapat tangent x. Integrate cosecant squared x, kita akan dapat negative cotangent x. Dan seterusnya lah, dia akan terbalik. Okay, tapi kalau kita integrate tan, dia akan jadi ln secant x tambah c. Integrate cotangent x, dapat ln sin x tambah c. Dan seterusnya. So, table ni saya akan beri dalam peperiksaan. So, tak perlu hafal lah. Kita tengok example. Integrate 3 sin x tolak 4 secant squared x dx. Okay. So, untuk permulaan, disebabkan dua equation ni dipisahkan oleh simbol tolak, kita boleh pecahkan kepada 2 lah. Dia jadi integrate 3 sin x dx tolak integrate 4 secant squared x dx. Okay, kemudian kita boleh bawa constant ni keluar daripada simbol integration. Kita letak 3 ni kat luar. Lepas tu letak 4 ni dekat luar. Okay, lepas tu kita integrate lah. Integrate sin, kita dapat negative cos. Tengok dalam table tadi. Integrate sin, kita dapat negative cos. Lepas tu dekat sini jadi negative 3 cos x. Okay, lepas tu differentiate secant squared, kita akan dapat tangent. Tengok dalam table tadi, integrate secant squared, kita akan dapat tangent. So, dia akan jadi tolak 4 tangent x. Okay, last sekali jangan lupa letak tambah c dekat ujung ni. Okay, contoh seterusnya.
integrate sin 3x dx. Okay. Dekat sini kita kena integrate sin dulu. Integrate sin, tengok table, kita akan dapat negative cos. Negative cos 3x. Tapi disebabkan dekat sini ada 3. Okay, kalau differentiate kita akan letak 3 ni kat belakang. Tapi untuk integration kita akan letak 3 tu dekat bawah. Dia akan jadi negative cos 3x per 3 tambah c. Okay, kena letak 3 ni kat bawah. Saya tunjuk sebelum ni kalau kita differentiate fx sama dengan cos 3x. So, kita f prime x sama dengan sin, negative sin 3x dalam kurungan 3. Kalau differentiate kita akan letak 3 ni dekat tepi ni, kat belakang. Okay, tapi kalau integration kita akan letak 3 tu dekat bahagian bawah equation tadi.